Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. Okay, so hari ni kita nak belajar last topik. Okay, last subtopik. Okay, dan kita teruskan dengan latihan ya lepas tu ya. Okay, so cikgu nak revise balik apa yang kamu belajar minggu lepas. Okay, apa yang kamu belajar minggu lepas? Yang pertama ialah ujian anion. Okay, ujian anion. Okay, untuk ujian anion itu, okay, kalau kamu tengok ujian anion, kita ada 4 anion yang perlu diuji. Dan cikgu juga ada tunjukkan bagaimana cara yang senang dan mudah untuk mengingat. Okay, so ini anion. Kemudian kamu juga belajar mengenai cation ion. Okay, cation ion. So kita ada dua jenis alkali yang perlu untuk diuji untuk menguji cation ion kita. Okay, yang pertama kita uji dengan larutan natrium hidroksida. Okay, larutan natrium hidroksida. Okay, larutan natrium hidroksida. Okay, semua untuk ujian ini pun cikgu dah maklumkan dengan kamu dalam kelas tambahan dan dalam kelas minggu lepas. Okay, ini perlu untuk kamu ingat. Okay, ingat tak? Okay, campas minggu lepas macam mana yang kita hafal. Okay, kemudian ini pun adalah apa yang kamu belajar minggu lepas. Okay, dan apa video-video semua cikgu dah letak. Okay, yang ini pula adalah nak uji dengan menggunakan amonia. Okay, so ini adalah ujian untuk alkali saja ya. Sama ada ujian cation ion, okay, sama ada menggunakan natrium hidroksida ataupun amonia. Okay, so kita pun ada satu lagi ujian yang mana ujian pengesahan. Okay, ujian pengesahan. Uji sahkan. Okay, nak uji sahkan apakah cation ion yang ada. Okay, yang ini hanya untuk cation ion saja tau. Okay, jom tengok betul-betul. So, hari ni kita nak fokus kepada ini sahaja dan latihan-latihan yang ada. Okay, tengok betul-betul. Okay, untuk ujian pengesahan hanya untuk ion, ingat ya, amonium, Fe2+ dan Fe3+. Okay, selalunya kalau macam untuk uji natrium hidroksida dengan menggunakan natrium hidroksida ataupun amonia, kita nampak gayanya kalau amonium ni, okay, dia akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Okay, larutan dilarut dan dia larutan yang tidak berwarna, amonium. Tapi kalau ion 2 dengan ion 3, okay, ion 2 ni warna hijau. Kalau ion 3 ni warna perang, brown precipitate. Okay. Tapi kalau kita uji dengan larutan reagen yang lain, contoh, okay, tengok. Okay, bagaimana kita nak uji amonium, ion amonium. So, di sini kita menggunakan reagen Nestle. Apa itu reagen Nestle? Adakah Nestle? Nestle? Okay, dia adalah reagen Nestle. Yang mana reagen Nestle ni kita tambahkan ke dalam satu tabung uji yang mengandungi ion amonium. Okay, yang mengandungi ion amonium. So, mendakan perang akan terhasil. Kamu akan nampak brown precipitate. Mendakan perang yang akan terhasil. Selalunya mendakan perang ni kepada ion 3 kan. Kalau kita uji natrium hidroksida ataupun amonia. Tapi oleh sebab yang ini kita gunakan reagen Nestle. Okay, dengan ion amonium. So, mendakan perang akan terbentuk. Okay, ingat tahu. Ini ujian pengesahan. Maksudnya dalam bahasa Inggerisnya confirmatory test, ujian pengesahan. Okey, yang kedua, ion yang kedua iaitu ion Fe2+. Okey, Fe2+ iaitu ion ferrum. Okey, di sini kita gunakan K3FeCN6. Yang ini kita panggil larutan kalium hexacyanoferrat 3. Larutan kalium hexa ni maksudnya ada 6. Hexacyanoferrat 3. So kita uji, kita dah letak dalam tabung uji larutan yang mengandungi Fe2+. So kamu akan dapat mendakan biru tua. Mendakan biru tua, tapi uji dengan ini. Uji dengan larutan kalium hexacyanoferrat 3. Okey. So, kalau kamu uji dengan larutan natrium hidroksida ataupun sama ada dengan larutan amonia, kamu akan dapat apa?
dapat mendakan warna hijau. Okey. So, ion 3 pula. Okay. Ion 3 ataupun ion ferrum 3, okay, kita boleh uji dengan menggunakan dua reagen. Okay, sama ada reagen yang pertama kita uji dengan kalium hexacyanuriferat. Okay, larutan kalium hexacyanuriferat. Yang ini K3FeCN6 dengan K4FeCN6 lain tau. Yang ini namanya kalium hexacyanuriferat 2. Okey, yang ini hexacyanuriferat 3. Ini 2, ini 3. So, dia adalah berbeza lah. Okey, yang ini adalah hexacyanuriferat 2. So, ini adalah hexacyanuriferat 3. Okey. So, kalau kita uji dengan kalium hexacyanuriferat 2 ni, okay, di atas ion Fe3+, okay, akan dapati mendakan biru tua terhasil. Okay, mendakan biru tua akan terhasil. Okay, tapi kalau kita uji dengan KSCN, kalium thiocyanat. Okay, yang ini kita akan mendapat larutan berwarna merah darah. Nah, dia macam bloody red. Warna merah darah. Pekat lah kiranya. Warna lebih kurang macam buku teks kamu ni lah ya. So, yang ini yang akan terhasil. Okay. Okay, so yang ini dia punya penyataan lah. Okay. Rasanya itu sahajalah yang akan kamu belajar. Yang ini dia kata larutan kalium hexacyanuriferat 2 digunakan untuk mengesahkan ion Fe3. Okey, betul. Ya, sekiranya larutan ini ditambahkan kepada larutan yang mengandungi ion ferrum 2+, mendakan biru muda akan terhasil. Okey, kalau kita uji dengan mengandungi Fe2+, mendakan tapi dengan K4FeCN6 ni, yang hexacyanuriferat 2 ni, kita uji dengan Fe2, dia akan jadi biru muda. Tapi kalau K3FeCN6, K3 yang ni, hexacyanuriferat 3 ni, kalau kita uji dengan ion 2, warna biru tua. Tapi kalau kita uji dengan ion 3, tapi dia gunakan benda yang ini, hexacyanuriferat 3 ni, dia akan dapat warna perang kehijauan. So, kamu kena take note lah. Kalau ini guna yang ini dia akan dapat biru muda. Tapi kalau ini kita guna untuk ini, dia akan dapat perang kehijauan. Macam mana bentuknya tu? Kita nanti buka sekolah, barulah kita boleh buat eksperimen dia. Okay? So, okay, yang ini. Okay, yang ini. Okay, tengok ni. Okay, ini kita nak uji untuk ion aluminium dengan ion plumbum. Ion aluminium dengan ion plumbum. Okey. Kita ambil satu tabung uji yang mana dalam tabung uji ni ada larutan garam yang mungkin dia adalah aluminium 3, mungkin juga dia adalah plumbum 2. Okey. So, letakkan kalium iodida. Okay, letakkan kalium iodida. So, dia ada dua kemungkinan keputusan yang akan kamu dapat. Okay, kemungkinan yang pertama, okay, kamu akan dapat mendakan kuning. Okay, mendakan kuning. Kemudian kamu panaskan mendakan kuning tu dalam air panas dan sampailah kamu jadi larutan tidak berwarna. Okay, tapi kalau dalam keadaan sejuk, dia akan bertukar balik jadi mendakan kuning balik. So, kalau dapat balik mendakan kuning, so maksudnya confirm lah plumbum 2+ itu hadir di dalam tabung uji ini. Okay, tetapi sekiranya dalam tabung uji ni, kamu uji dengan letakkan kalium iodida, tapi kamu nampak dia tak ada mendakan terbentuk, tak ada warna mendakan apa-apa. Maksudnya confirm dia adalah ion aluminium. Yang ini kita uji guna kalium iodida ya. So akan ada dua kemungkinan yang berbeza. Kalau dapat mendakan kuning, confirm dia plumbum 2. Kalau dapat dia mendakan, tak ada mendakan, maksudnya dia larut lah. Maksudnya itu confirm dia adalah
aluminium. Aluminium. Okey. Yang ini, bagaimana kalau kamu nak uji? Yang ini kesimpulan lah. Kalau satu garam tu, yang pertama, kamu tengok, kamu buat dia proses pemanasan dulu. Tengok, lepas pemanasan tu confirm akan ada terhasilnya gas, betul? So, kamu buatlah ujian gas. Kalaulah dia dapat menukarkan warna apa namanya? Lime water? Lime water apa? Air kapur. Kalau air kapur tu dapat tukar kepada jernih, dapat cloudy jadi keruh, dia adalah ion karbonat. Kalau dia warna perang, nitrogen dioksida gasnya. So confirm dia adalah ion nitrat. So ini kalau kita buat ion proses ujian untuk pemanasan. Daripada pemanasan, kita boleh uji ujian gas. So, ataupun garam tu kamu perhatikan warna dia. Kan ada garam warna hijau, ada yang warna putih, ada yang warna biru. So, kamu dah tahu, kalau warna biru, ada confirm dia ada ion cuprum, Cu2+. Kalau dia warna hijau, confirm dia adalah ion 2. Kalau dia warna brown, warna perang, dia adalah ion Fe3+. So, kamu boleh nampak melalui warna. Ataupun kamu boleh larutkan dia. Tambahkan air suling. Tambahkan air suling. Kalau dia larut, larut, so ada ion-ion dalam aqueous tu, so kamu buatlah. Ujian kita nak lihat ujian cation dengan ujian anion. Kalau ujian anion, kamu boleh cuba dengan 4 kaedah, iaitu kalau kaedah untuk uji karbonat, ingat tak? Uji karbonat tindak balaskan dengan asid. Mana-mana asid. Ataupun kamu uji untuk kehadiran ion nitrat, ion sulfat, ion klorida. So, kamu ujilah. Kamu nak tahu apakah anion yang ada. Kemudian, kamu juga boleh dapati ujian cation. Ujian cation, sama ada kamu gunakan larutan alkali natrium hidroksida ataupun amonia. So, ujian cation dekat sini antara dua lah. Antara natrium hidroksida ataupun amonia. Ataupun kamu boleh buat juga tentang ujian pengesahan. Ujian pengesahan tu tadi kita ada 3. Sama ada kalau amonium kita gunakan Ressler reagent. Ressler reagent. Ataupun kita gunakan kalium hexacyanurate 2. Hexacyanurate 3 ataupun kalium thiocyanat. So, kamu boleh guna pelbagai kaedah untuk pengesahan. Tapi, kalau garam tu tak larut, kalau dia tak larut, kamu boleh gunakan, tambahkan asid nitrik cair ke atas dia untuk uji apakah ion-ion yang ada. Boleh ya? Ini sebenarnya ringkasan je hari ni. So, jom kita tengok uji kendiri 6.1. Dah sedia ya? So, nanti nota kamu tentang yang ini je. Yang ini. Hari ni punya ya? Hari ni punya yang ini je nota. So, kita nak buat uji di kendiri 6.1. Soalan nombor 1. Dah sedia? Tulis dalam buku semua. Tulis ya? Uji kendiri 6.11. Soalan nombor 1 ni. Larutan aqueous suatu garam berwarna hijau muda. Hijau muda. Cuba fikir. Apakah garam yang mengandungi yang berwarna hijau muda? Agak-agaknya apa? Siapa boleh jawab? Syafiqah boleh jawab tak, Syafiqah? Agak-agak garam apa yang warna hijau muda? Ada ion apa yang warna hijau muda tu? Takkan ini je yang ada masuk kelas saya. Dahsyat kamu ni. Apa ion yang ada? Syafiqah tak ada dah. Aina. Aina. Ada. Syafiqah. Apa warna hijau, Syafiqah? Ingat tak? Yang warna hijau. Ada satu je ion yang warna hijau. Klorin. Apa? Itu gas. Cikgu nak ion yang positif. Ingat tak yang warna hijau? Mula-mula cikgu tunjukkan gambar apa namanya?
Mana ya gambar iron? Ini. Cuba tengok. Cuba tengok yang depan sekali. Ada yang positif. Dia sebenarnya dia lebih kurang sama je Mama. Ini. Ingat tak? Ingat tak yang ni? Mana yang warna hijau? Ini. Mana hijau? Dia bocor. Hijau dia. Yang mana? Kau nampak tu ni? Yang mana ni? Hijau muda. Apa? Ferrum? FE? 2. Senang je macam ni. Kamu nak jawab. So kamu nampak. Okay, boleh tak Syafiqah? Boleh. Boleh. Okay, so kamu nampak macam ni. Okay, Syafiqah, are you okay? Okay, ada masalah gempa bumi? Okay, tak ada ya? Okay. Tak ada. So, tadi Syafiqah dah jawab. Okay, kalau yang berwarna hijau muda, apakah cation ion yang ada? So, ini kamu boleh jawab. Ion tadi Syafiqah cakap, ion Fe2+. Kamu buat macam itu saja nanti ya. Okay, kemudian tengok soalan nombor 2. Tengok soalan nombor 2. Okay, kamu boleh jawab. Buatkan jawapan sahaja pun boleh. Okay, nak salin soalan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Apabila, okay, tengok betul-betul cikgu cakap ya. Apabila suatu garam sulfat diuraikan oleh haba. Maksudnya kita panaskan dia. Okay, gas yang terbebas menyahwarnakan larutan ungu kalium manganat KMnO4. So ingat, apakah gas yang dapat menyahwarnakan? Menyahwarnakan tu maksudnya daripada warna ungu dia jadi tidak berwarna. Okay, apakah inferen yang boleh dilakukan ke atas gas yang terbebas? So yang ini kamu pergi kepada jenis gas. So gas yang mana bila dia dipanaskan, dia akan menghasilkan larutan, apa namanya tadi dia kata? Dia akan menyahwarnakan. So mana? Apa nama gasnya? Itu untuk ujian gas. Yang mana ujian gas? Okay. Dapat tak? Aina? Cikgu. Ya, yang mana? Yang ini cikgu tunjuk dah ni. Ni. Itu gas apa tu? Gas sulfur dioksida, Cikgu. Ya Allah. Kenapa hari ni macam tak bersemangat? Aina? Aina, kenapa tak semangat hari ni Aina? Okey, betul Aina. Gas sulfur dioksida. So, kamu tengok nota kamu yang sulfur dioksida, dia akan, kalau ujian untuk kalium manganat, okay, dia akan daripada warna ungu menjadi tanpa berwarna. Okey, tahan ya Aina. Okey, so jawapan yang ini adalah gas. Okey, tulislah kat sini ya. Gas sulfur dioksida. Okay. SO2 terbebas. Ini inferen. Ini cara nak buat inferen. Okay. So, soalan nombor 3. Apabila suatu larutan garam Q diuji dengan larutan alkali. So, kita ingat. Okay, larutan alkali kita ada gunakan natrium hidroksida ataupun amonia. Tengok apa yang dia kata. Mendakan putih tidak larut di dalam natrium hidroksida. Mendakan putih tidak larut. So, kalau untuk NaOH kita ada campas. Ingat tak? Campas. So, tapi dekat sini dia kata di dalam larutan berlebihan. Di dalam larutan berlebihan. Yang mana? Adakah cap ataupun pas? Okey. Tiada perubahan yang berlaku apabila larutan amonia ditambah secara berlebihan. Apakah cation ion tersebut?
Okey, siapa dapat jawab? Yang ini. Yang ini. Nota kita yang ini. Okey, dia kata kalau dalam natrium hidroksida dia akan menghasilkan larutan mendakan putih yang tidak larut. Mendakan putih yang tidak larut. Okey. So, dia adalah cam. Maksudnya cam. Okey, so kalau larutan, so kemungkinan kalsium ataupun magnesium. Lepas tu dia kata tiada perubahan berlaku pada amonia ditambah kepada larutan garam. Tiada perubahan. Tiada perubahan maksudnya dia tetap warna larutan dia adalah larutan tidak larut. Maksudnya mendakan putih juga yang akan terhasil. Okey, so agak-agaknya apakah cation tersebut? Kalsium. Kalsium. Ya Allah, bijaknya. Tahniah. So, larutan dia adalah kalsium. Mana kamu tahu kalsium? Sebab tadilah dah belajar pun. So, nama dia adalah kalsium. Sebab dia menghasilkan mendakan putih yang tidak larut. So, tulislah ion kalsium. Sebab dia kata tiada perubahan berlaku. Tiada perubahan berlaku maksudnya dekat sinilah. Tiada. So, dia adalah sini antara kalsium ataupun magnesium. Tapi kamu ambil, tengok kalsium magnesium. Pergi ke sini pula. Oh, dekat sini ada kalsium dengan amonium. So, confirm lah dia adalah kalsium. Okey, pergi kepada soalan yang nombor 4. 3 sampel larutan garam S1, S2 dan S3. Okey, masing-masing mengandungi ion zinc. So, dia ada zinc. Okey, dia ada zinc. Sorry, dia ada ion zinc. Dia ada ion aluminium. Dia ada ion plumbum. Huraikan analisis kualitatif dijalankan untuk mengesahkan ion yang hadir. Kiranya kamu nak uji, okey. So, kamu boleh gunakan, okey, yang pertama kamu boleh gunakan natrium hidroksida lah. So, kalau macam mana kamu nak buat larutan ini, so kamu boleh gunakan kaedah mana-mana satulah. So, contohnya cikgu nak gunakan natrium hidroksida. So, kamu gunakan hidroksida. Okey, pertama kamu buatkan prosedur dulu. Okey, tuliskan prosedur. Okey, prosedur yang pertama kamu cakap tuangkan 2 cm padu larutan. Tulis ya sama cikgu ya. Garam S1, S2, S3. Okey, nak letakkan dekat mana? Okey, ke dalam 3 tabung uji. Tiga tabung uji. Okey, kemudian nombor 2. Okey, lepas tu kamu barulah kamu masukkan larutan. Okey, titis ya. Natrium hidroksida secara perlahan-lahan. Okey. Secara perlahan-lahan. Yang ini 3 tabung uji berasingan ya. Okey, secara perlahan-lahan sehingga berlebihan. Ke setiap tabung uji. Okey, kemudian nombor 3, rekodkan pemerhatian. Okey, dah lepas rekodkan pemerhatian sebab dia nak prosedur dengan pemerhatian tau. So, lepas tu ulang. Ulang langkah 1 hingga 3. Okey, dengan lepas natrium hidroksida kamu gunakan apa? Menggunakan larutan apa? Satu lagi. Amonia. Okey. Bagi
menggantikan larutan NaOH. Okey. Dah siap prosedur, kita buat pemerhatian pula. Okey. So, cikgu nak buat pemerhatian. Okey, yang pertama pemerhatian dia. So, kalaulah dia adalah zinc. Okay, kalaulah dia adalah zinc, so dia akan, okay, kamu tengok ya. Okay, kalau dia adalah zinc, dia akan larut di dalam neutron hidroksida berlebihan. Tapi kalau dia aluminium pun sama. Okay. Okay, kalau dia adalah aluminium plumbum. Okay, plumbum mendakan putih yang tak larut dan berlebihan, maka larutan mungkin mengandungi plumbum dan ion. Okay, apa pemerhatian yang akan kamu dapat? So, kamu boleh tulislah. Okay, mendakan putih terlarut di dalam. So, kalau dia adalah zinc, okay, kalau dia adalah zinc, maksudnya dalam neutron hidroksida dia larut. Okay, dan dimasukkan larutan tidak berwarna. Tapi pun sama, kalau dalam amonia pun sama. So, dua-dua dia adalah sama. Mendakan putih terlarut di dalam kedua-dua. Terlarut tu maksudnya menghasilkan larutan tidak berwarna lah ya. Larutan. Tapi lebih tepat sebenarnya kamu letak larutan tidak berwarna. Untuk menjadi larutan tidak berwarna. Okey. Okay, maka garam tersebut apa? Okay, maka larutan garam itu mengandungi ion Zn2+. Okey, so tapi kalau untuk plumbum dengan aluminium, okay, kalau kamu letak dia secara berlebihan, okay, kalau letak secara berlebihan hanya untuk neutron hidroksida je dia akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Tapi kalau dekat dalam larutan amonia, untuk aluminium dengan plumbum tadi, so aluminium dengan plumbum dia tidak akan larut dalam amonia berlebihan. Okay, so tulis kat sini. Mendakan putih tidak larut di dalam kedua-dua larutan alkali yang berlebihan. Okey. Okey, maka larutan garam mungkin ion Pb dan ion aluminium. Okey, dah. So, itu adalah pemerhatian kamu. Okey, so itu adalah pemerhatian kamu lah. So, dah siap untuk soalan ni. Clear? Cikgu, boleh tak saya nak uji dengan kalium iodida? Boleh? So, kamu buatlah. Buat lagi satu, bawa lagi sekali. Okey, boleh ya? Okey, so lepas ni, jom kita tengok okey macam mana nak buat. Okey, adakah soalan dekat dalam apa namanya? Ni best ke tak? Okey, jom kita tengok ujian pengayaan. Penilaian prestasi 6. Muka surat 216 dan 217.
Okey, so sebelum kita sementara dia tunggu dia loading, banyak lama benar dia loading pun hari ni. Okey, jom kita lihat dulu. Okey, kita lihat dulu apakah yang dah kamu belajar. Okay, kita nak lihat macam mana yang pertama bagaimana keterlarutan garam dalam air. Okey, so jom kita lihat. Kita nak tengok bagaimana eksperimen keterlarutan garam dalam air. Hari ni relax je kita belajar. Ya Ina, kita tengok ini je. Video. Selalu banyak cikgu ajar kan. So, hari ni kita buat belajar biasa je ya. So air sulit. Okay, kita sukat 30 cm. Buang ke air pecah. Natrium. Klorida. Itu kacau kan. So kita nak tengok yang mana yang boleh larut dalam air. Yang ini zinc karbonat. So kamu tahu semua garam karbonat tidak akan larut. So nampak tu dia jadi warna putih ni. Nampak? Dia tak larut. Okay, dia tak larut. Okay. So itu adalah untuk keterlarutan garam. So yang ini kita lihat untuk ni tengok. Ini untuk penyediaan garam. Okey, terlarut kupra sulfat. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi mana kepada pula semua datangnya tu? pelajar tingkatan 4 sains. Okey, so hari ni kita nak buat ulang kaji. Okey, kita nak buat ulang asid sulfrik masukkan kupra, kemudian dikacau-kacau-kacau. Okey, gunakan rot kaca. Okey, kemudian dia tapis. Kita tapis dia. Okey, ini kaedah penapisan lah ya. Sampai dia pas tapis kita yang ni buat apa? Larutan saturated, larutan tepu. So nampak? Dia nampak larutan kristal kan? So nanti kita keringkan dia je lah. Itu saja. Okey, so yang ini pula cikgu nak tunjukkan video. Okey, macam mana nak buat garam tak terlarut pula. Garam tak terlarut pula. Ini pula macam mana nak buat garam tak terlarut. Okey, apa garam yang tak terlarut tadi? Bila garam larut tambah garam larut, kita akan dapat garam tak larut. Kaedah pemendakan. Campurkan dua garam tadi. Kacau. Biarkan dia. Kemudian kamu kuraskan dia. Kamu ambil yang atas je, jangan ambil yang bawah. So inilah garam lambung iodida. Lepas tu kamu bilaskan dengan air suling. Lepas tu ambil kertas kuras, kamu keringkan di antara dua kertas kuras. Okay, so ini untuk garam yang tak larut. Okay, jom kita lihat untuk the next. Okay, yang ini pula adalah untuk dia, video dia pendek-pendek je. Okay. So ini nak bina persamaan ion. Ingat tak yang persamaan ion yang kita kira dia punya ketinggian tu? Okey, nama apa sama? Kita bina untuk larutan apa tak terlarut, garam tak terlarut. So ini rada je kamu kena ada tabung uji. Okey, yang mana setiap tabung uji tu kita letak 5 cm padu tabung uji kalian. Okey, kemudian pipetkan ke dalam 2 cm padu dalam tabung uji kedua. Yang ini nitrate tadi. Bukan nitrate. Tabung uji 7 cm padu. Okey, tabung uji 8. So biarkan 20 minit. So nanti dia akan tengok ke apa tu mendakan yang berbeza ketinggian. Okey.
Okey, ini asid so tak payah. Okey, kita tunggu dulu. Okey, sementara tu kita tengok latihan untuk praktis penilaian prestasi 6. Okey, dalam buku teks. Okey, so kita sambil buat, sambil tengok video. Okey, so sekarang pukul 2.51. Okey, dengan cepat Okey, jom kita lihat, tengok macam mana nak buat latihan ni. Okey, nampak gayanya budak pelajar-pelajar kelas tingkatan 4 dah makin berkurang masuk. Okey, tulis ya, tulis tajuk dulu, penilaian prestasi 6. Okey. Jadual 1 menunjukkan maklumat berkaitan asid. Okey, kita ada asid P dengan asid Q. Okey, kita ada asid P adalah H2SO4 iaitu asid sulfurik. Asid Q adalah, kalau kita tengok ni, asid etanoik CH3COH. Okey, kalau kamu tengok nilai pH dia, kalau nilai pH untuk asid sulfurik, nilai pH nya lagi kecil. Okey, berbanding dengan asid etanoik 2.9. Okey. So, soalan yang pertama. Okey, berdasarkan maklumat di atas, kamu hanya salin jawapan je ya. Apakah kebesan? Kebesan tu maksudnya asid apa? Jenis asid apa? Diprotik ke, monoprotik ke, triprotik ke? Okey, so siapa dapat jawab? Syafiqah, Aina, Humaira, Ana? Kalau asid sulfurik, monoprotik ke diprotik? Diprotik. Pandai. Diprotik. Okey, kalau etanoik? Mono. Mono. So, terima kasih. Monoprotik. Okey. Terangkan jawapan anda. Kenapa dia kata, kamu kata P ni diprotik, kenapa kamu kata Q ni diprotik? Siapa dapat jawab? Sebab, apa maksud di? Di itu maksudnya dia menghasilkan dua Hidrogen. Dia dua mol. Hidrogen. Dua mol. Betul tak tu? 2 mol apa Syafiqah? 2 mol ion hidrogen. Kalau monoprotik dia menghasilkan mono. Mono tu maksudnya satu. Satu apa? 1 mol ion hidrogen. Okey, so kamu boleh tulis dekat situ, kamu tulislah. Okey, asid P mengion di dalam air menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey. Manakala kamu tulis asid P, okey, mengion di dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. So, itu yang bezanya diprotik dengan monoprotik. Okey. So, terangkan mengapa asid P dan asid Q mempunyai nilai pH yang berbeza. So, kalau dia kata terangkan, so kamu cakaplah. Yang pertama kamu cakap nilai pH mana yang paling rendah? Nilai pH P ke nilai pH Q? Mana nilai pH yang paling rendah ataupun yang paling tinggi pun tak apa. Kamu nak cakap apa? So, kalau kamu tengok dekat sini, siapa nilai pH yang paling rendah? P ke Q? So, kalau kamu tengok tadi, nilai pH yang paling rendah. Okey, ini soalan nombor C ya. 1C. Okey, so nilai pH asid P, okey, lebih rendah berbanding asid Q. Lepas tu kamu cakaplah, okey, antara P dengan Q, mana asid kuat, mana asid lemah? Siapa dah boleh jawab? Aina, asid mana yang paling kuat Aina? Asid P ke asid Q? Asid P ialah asid kuat ke asid lemah? Kuat. Pandai. Yang Betul-betul. kuat. Asid kuat. Okey, manakala Q?
Lemah. Lemah, sian dia lemah. Kamu pun lemah hari ni cikgu tengok, sian koma ya. Penat ya? Yelah. Tidak. Okay. Tak ya. Saya tengok macam lemah je hari ni koma, tak cukup vitamin agaknya koma ni ya. Okay, so lepas kamu cakap asid kuat, asid lemah ni apa yang kamu nak cakap? Kepekatan ion hidrogen. Siapa dah banyak? Asid P ke asid Q? Kepekatan ion hidrogen yang paling tinggi. Yang mana? Q. Q tu apa? Yang tinggi, kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah? Saya nak kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Yang mana satu? P. Pandai. Tinggi dalam asid P. Maka pH, nilai pH, nilai pH rendah. Okey. So untuk yang Q pula kamu cakaplah. Kepekatan. Tulis sama-sama cikgu ya anak-anak semua walaupun kamu mengantuk. Okey. Kita kena pasang lagu lah kot. Lagu yang apa namanya, yang menaikkan semangat kan. Okey, kepekatan ion hidrogen yang rendah dalam asid Q. Okey, maka nilai pH tinggi. Okey, dah siap. Okey. Okey, dah siap dah soalan ni. Okey, so slow. Okey, kita belajar slow je hari ni ya, anak-anak semua. Okey. Okey. Jom kita lihat kemudian soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia nak tanya apa? Okey. Yang ni calculation agaknya. Ya, betul, calculation. Okey, apabila 10 cm padu asid P, asid P maksudnya H2SO4 lah. Dia tuang dalam tabung didih yang berisi ketulan zinc. Tuliskan persamaan. Oh, yang ini. Saya rasa yang ini Syafiqah boleh jawab ni. Syafiqah. Zn bila cikgu tindak balaskan dengan H2SO4, apakah bahan yang cikgu akan dapat? ZnSO4 tambah H2. Pandai, tambah H2. Okey, so dah kena seimbangkan ke? So tak perlu untuk seimbangkan. Dah siap. Okey. So soalan yang seterusnya. Hitungkan isi padu gas yang terbebas. Okey, so dia nak hitungkan isi padu gas yang apa pula H2O? Salah lah, bukan H2O, H2. Mana pula datang H2O? Okey, H2. So gas yang nak terbebas adalah gas hidrogen. Dia nak isi padu. Okey, maklumat yang dia bagi adalah berkaitan dengan isi padu asid P. Okey, kemudian dia bagi molariti dekat sini 0.1. So apa-apa pun cikgu cakap yang pertama cari dulu bilangan mol. Okey, so pada soalan ni, so kamu dapatkan dulu bilangan mol asid. Asid apa tadi? H2SO4. So, kamu gunakan N sama dengan MV bahagi 1000. So, berapa isi M? 0.1. Berapa volume? 10. So, yang ini bahagikan dengan 1000. Okey, cepat. Kalkulator. Mana pula kalkulator cikgu ni? Tekan. Aina, apa jawapan Aina? 0.1 kali 10. Ada mak. Bahagi 1000. Apa-apa? 0.001 mol. Okey, ini mol siapa? Mol H2SO4. Dia nak H2. Lepas tu buat apa ya? Buat nisbah perkadaran. So, yang ini adalah antara
H2SO4 dengan H2. Okey, kalau ikut persamaan, kalau sini 1 mol, so sini pun 1 mol. Okey, kalau kat sini 0.001 mol, so ini pun akan dapat 0.001 mol. Okey, dah dapat 0.01 mol, dia nak apa? Dia nak isi padu H2. So, cikgu tulis kat sini ya. So, nak dapatkan isi padu H2, dah dapat mol, nak kirakan isi padu macam mana? Kalikan dengan 0.001 kalikan dengan jisim isi padu molar. Isi padu molar 24 kali 24. Berapa dapat? 0.024 desimeter padu. Okey, dah dapat. Dah siap. Okey? Okey, faham tak? Okey, faham ya? Okey, so step yang ini semua kita dah belajar hari tu. Okey, nombor E. Okey, E. Anda dikehendaki menyediakan 100 cm padu asid P. Maksudnya asid sulfurik itulah. Kira daripada 0.1 dia nak jadikan 0.05 molar. Huraikan secara ringkas penyediaan dia. So untuk kaedah penyediaan ini, okey, dia nak hasilkan 100 dengan 0.05. Dia maksudnya berapa isi padu yang kamu nak ambil dalam 0.1 mol ni. So yang ini paling sesuai. Okey, paling sesuai kamu gunakan M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey. Okey, so jom kita try buat. Okey, yang ini dah penuh. Kita buat lagi satu blank page. Okey. So, untuk soalan E, okey, soalan E, okey, M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, M1 kamu dah tahu 0.1. Okey, sekarang ni nak berapa dah ambil volume daripada 0.1 untuk kamu hasilkan larutan 0.05 molar, isi padunya sebanyak 100. So, berapakah V1? So, kirakan, so kamu akan dapat 50 cm padu. Dah siap ke? Belum. Okay, sebab dia nak prosedur. So, kamu buatlah prosedur dia macam mana. Okay, prosedur yang pertama, okay, dengan menggunakan pipet. Okay, kamu gunakan pipet tau. Kamu nak ambil 50 cm padu ni. So, dengan menggunakan pipet, okay, pindahkan 50 cm padu asid P, okay, ke dalam, kamu pindahkan ke dalam volumetrik. Okay, volumetrik tu pastikan dia perisi padu yang ini. Yang ini 100 cm padu sebab kamu nak hasilkan 100 cm padu. Lepas tu tambah air suling sehingga paras larutan menghampiri senggatan. Okey, kemudian dah tambahkan kat situ. Tambah, ambil apa? Penitis tau. Ambil dropper, penitis, tambahkan sampai tanda senggatan dekat volumetrik. Okey. Tambahkan air suling secara perlahan-lahan, okey, dengan penitis sehingga aras meniskus larutan tepat segaris dengan tanda senggatan pada
Kelalang volumetrik. Okey, dah siap. Tutupkan. Lepas tu goncangkan dia. Okey, tutup. Kelalang volumetrik dan goncangkan. Goncang tu kamu kena terlangkupkan ya. Goncangkan serta terlangkupkan. Okey, terlangkupkan beberapa kali. Sehingga larutan bercampur. Sehingga larutan bercampur sebati. Maaf ya, panjang lah ya. So, yang ini kita nak menghasilkan larutan pencairan, iaitu dilution lah. Kaedah pencairan. Okey, slow-slow. Okey, salin dulu. Salin dulu ya. Okey, dah ya. Okey, kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, okey, dia berkaitan dengan apa namanya ni? Tentang larutan. Okey, satu eksperimen makmal telah dijalankan, okey, melalui penitratan asid sulfurik 0.5 molar dengan 25 cm padu larutan natrium hidroksida. Okey. Kemudian dia kata dengan 25 cm. Okey. Kemudian yang pertama, lengkapkan, tentukan, kemudian tentukan isi padu. Okey. So, macam mana kamu nak kira ni? So macam mana kamu nak kira ni? So, yang ini 25.55 kamu nak kirakan isi padu asid. So, 25.55 tolakkan dengan bacaan awal. So, kamu akan dapat sini. Okey. So, yang pertama, kira ya. 25.55 tolak 0.45. Okey, yang kat sini kamu akan dapat 25.1. Okey, yang ini pula 48.20 tolak 23. Kamu nak berapa isi padu yang kamu gunakan? Okey, kalau bacaan awal 23, bacaan akhir dia 48. So, berapa bacaan anda? So, kamu tolakkan bacaan akhir biuret, tolakkan dengan bacaan awal. So, yang ini kamu dapat, ini kosongnya sebab bacaan biuret mesti 2 tempat perpuluhan. Okey. So, ini 25.20. So, yang ini pula tolak dengan 3.2. So, kamu dapat sini 25.30. So, dah dapat lah kan? So, kemudian tentukan isi padu. So, macam mana kamu nak tentukan isi padu? Okey, untuk soalan ini, tambahkan 3 yang ini, bahagikan dengan 3. So, isi padu asid sulfurik sama dengan 25.10 tambah 25.20 tambah 25.30 bahagi dengan 3. Cepat, dapat. 25.10 tambah 25.20 tambah 25.30 tambah bahagi 3. So, kamu akan dapat ini 25.20 cm padu. Okey. Boleh Aina? Boleh Hana? Hari ini kita perempuan-perempuan je belajar. Fahira? Kenapa makin Boleh, cikgu. Mak, kenapa makin berkurang budak sekarang ni? Sedihnya saya. Kenapa? Bagaimana? Siapa? Bagaimana? Kenapa? Okey. Tulis satu persamaan. So, senang je lah persamaan sini kan. So, kamu tuliskan macam biasa. Okey, tindakan antara asid, tindak balas dengan alkali. Okey. Okey, kamu akan dapat apa? Na. Hana. Oh, Hana. Apa Na apa Hana? Na 2SO4. Okey, tambahkan dengan H2O. Betul? Betul tak Syafika? Okay, Betul. macam mana nak seimbangkan Syafika? Ada yang tak salah ni Syafika. Mana yang tak seimbang tadi?
Letakkan Kat 2 2 NA. NaOH. Okey dah. Udah ke? Udah ke? Udah. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia tanya, tentukan kepekatan natrium hidroksida yang digunakan dalam eksperimen ini. So, kamu boleh gunakanlah. Okey, rumus M1 V1 bahagi M2 V2 sama dengan N1 bahagi N2. So, kalau dekat atas ni, dia kata dia nak atas ni kamu buat asid punya. So, kalau yang asid punya, pastikan betul ni. Asid kat sini, berapa mol kat sini? 1. Kalau kamu nak guna rumus ni ya, kena ingat betul-betul. Kalau kamu nak guna rumus cara yang lain pun boleh. Nanti cikgu tunjukkan. Yang ini salah satu caranya lah. Tapi kena pastikan masukkan dia punya nilai molariti tu kena betul. So, yang asid punya tadi berapa dia pakai? 0.5 kan? So, 0.5 kalikan dengan yang atas ni. Yang ni. Kamu punya ni. So, masukkan. Alamak, kedekut lah cikgu ni. Okay, padam balik lah. Terus ini molariti dia berapa? 0.5 kalikan dengan 25.20 samakan dengan 1 bahagi 2. So, sini dia nak kepekatan kan? M dia kan? M kepekatan untuk alkali kan? Kalikan dengan isi padu. Berapa isi padu dia tadi? Kamu gunakan tadi berapa? 25 kan? Ya, dia gunakan sini 25 cm padu yang ini. Yang atas ni. Ini. 25. So, masukkan dalam rumus. So, nak dapatkan M berapa? 0.5 kali 25.20 kali 2 bahagi 25. So, kamu akan dapat 1.008 mol DM negatif 3. Dah siap. Okey, bagaimana cikgu kata cara yang cikgu cakap tadi? Cara cikgu cakap yang lain daripada ini, kamu boleh kira yang pertama, kamu boleh kirakan number of bilangan mol untuk H2SO4 dulu. Kemudian step yang kedua, kamu buatkan nisbah. Yang inilah, nisbah yang inilah. Kemudian nombor 3 baru kamu kirakan berapa kepekatan yang dia nak. Kepekatan siapa tadi? NaOH. So, dia ada 3 step lah. Okay, so kamu guna kaedah ini boleh. Kamu gunakan kaedah ini pun boleh. Sama je sebenarnya. Okay. Okay. Okay, dah ya. Cikgu dah slow-slow dah ni. Okay. Pergi kepada ini. Okey, dah siap. Aina, cikgu laju ke Aina? Boleh cikgu beralih kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey, cikgu dah slow, dah betul dah slow. Cikgu janji hari ni cikgu slow kan? Cikgu slow betul-betul. Okey, so hari ni kita nak tengok pula soalan garam. Okey. So, garam ni pula, okey. Soalan SPM bentuk macam inilah koma. Cikgu tak tipu, cikgu cakap betul macam inilah bentuknya. Okey. So, jom kita tengok. Asalkan yang pertama kamu ingat apa yang kamu belajar. Okay? Rajah 1 menunjukkan cerita alih bagi beberapa tindak balas yang berlaku ke atas garam pepejal. Okay? Kalau kamu tengok kat sini, wah cikgu banyaknya. Tapi tak apa, kita boleh belajar. Okay? So, kita tengok yang pertama. Garam X. Okay, dia bermula dengan garam X yang mana bila dipanaskan dia ada pepejal hitam. Oh, Cikgu Jana dah ajar pepejal hitam kita ada satu je. Dia namanya adalah kuprum oksida. Betul tak Aina? Syafika betul tak? Warna hitam ada satu je. Kuprum oksida je. Betul kan? Ya. Ya. Betul. Gas perak ada satu je gas perak. Apa nama gas perak dia? Satu je nak warna gas yang warna perak. Apa dia? Nitrogen? Nitrogen? N? O? Nitrogen dioksida. Wah, satu je apa tu gas yang warna perak. Dan gas satu gas yang tak berwarna. So confirm lah dekat sini adalah oksigen. Cikgu mana cikgu tahu? Kalaulah dekat sini nitrogen dioksida, mesti gas yang tidak berwarna ni oksigen. Takkanlah karbon dioksida ke hidrogen, tak mungkin. Sebab apa-apa pun garam ni mesti kalau dia menghasilkan gas nitrogen dioksida, confirm gas yang satu lagi adalah oksigen. Satu lagi adalah logam oksida. So logam oksida kat sini kuprum oksida. Agak-agak apa garam X ni? Dia ada unsur apa?
Dia ada unsur apa? Apa anion dia yang boleh kamu ingat? Yang ada N, nitrogen dioksida dengan oksigen. Apa dia? Anion. Cikgu nak yang anion. Apa agak-agak anion dia? Siapa boleh jawab? Mesti ada Nitrate. 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 NO3. Ya, pandai. Dia confirm anion dia ada nitrate. Okay, sekarang kita dah dapat kenal pasti nitrate kat dalam tu. Cikgu, macam mana kita nak tahu cation dia apa, cikgu? Cation dia, kamu tengok sini. Pepejal hitam dia jadi cuprum. Confirm lah cuprum ini adalah cation dia. So, dia adalah cuprum. Kita pakai tulisan lain lah. Okay, cuprum. Cu, confirm lah cation dia cuprum. Okay, CuNO3 2. Cikgu, macam mana cikgu boleh confirmkan? Yang pertama, cikgu boleh confirmkan dia adalah pepejal hitam kat sini. Yang kedua, kalau kamu tengok kat sini, bila dilarut dalam air, dia jadi larutan biru. Ada satu je dapat larutan biru, iaitu ada ion cuprum. Confirm dia ada ion cuprum. Warna hijau ion 2, warna perak ion 3. Warna biru tadi cuprum 2, ion cuprum 2. Okey. So dah selesai. Okey, dah selesai. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi dia tanya. Okey, kita dah dapat jawab dah. Belum lagi kita tengok soalan. Hebat tak korang semua? Hebat dah ni. Okey. So kemudian kita lihat apa soalan dia nak. Dia yang pertama dia kata, okey, nyatakan pepejal hitam P. Dah dapat tadi. Okey, CuO. Nyatakan gas peran Q. Dah dapat dah. NO2. Gas tidak berwarna. Dah dapat dah. Oksigen. Apa larutan Y? Larutan Y ni apa? Larutan Y ni apa? Agak-agaknya larutan ni bila garam X ni pepejal kamu larutkan, dia jadilah larutan cuprum nitrate yang inilah. Dia tak jadi lain dah. Okay, contoh larutan garam natron klorida. Garam natron klorida kamu letak air. Garam kat dapur. So dia akan jadi larutan natron klorida. Yang pertama jadi daripada pepejal, dia akan jadi larutan. Okey, dah siap. Okey, yang kedua B. Tuliskan persamaan kimia yang mewakili penguraian garam X oleh haba. So, garam X oleh haba. Okey, sebenarnya kamu dah siap dah. Nampak tak? Yang dekat atas ni kamu dah siap dah. Tinggal kamu nak masukkan dalam persamaan. Lepas tu kamu seimbangkan je lagi. So, masukkanlah cuprum nitrate tadi. Okey, kamu panaskan, kamu akan dapat cuprum oksida, akan dapat nitrogen dioksida dengan oksigen. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, nitrate sini ada 2. So, kamu letakkan 2 dekat sini. Okey. Letakkan tak boleh lagi letakkan 2 kat situ. Sebab sini 3 kali 2 6. So nak dapatkan dia jadi 6. Ini baru 5 nak jadikan 6, letak 2 kat sini. Tapi Cu ni dah jadi 2. So Cu jadi 2, letakkan 2 kat depan Cu. Macam mana cikgu nak buat ni? Ya, cikgu padam sini. Okey, so letakkan 2. So jadi CuNO3 2. Dah siap. Dah seimbang. Okey. So kamu sebenarnya dah buat dah persamaan dekat atas. Persamaan atas tu at least kamu dah dapat 1 markah. Okey, yang bawah tu kamu seimbangkan, dapat lagi 1 markah. Dah siap. Okey. Okey, C pula. Okey, C, huraikan secara ringkas bagaimana anda mengenal pasti anion yang hadir. Apa anion dia? So anion dia adalah nitrat. Okey, so nak kenal pasti nitrat macam mana? So nak kenal pasti nitrat. Okey, sekejap ya. Okey, nak kenal pasti nitrat. Okey, ingat balik macam mana cikgu ajar untuk nitrat. Okey, nitrat mana? Okey, yang ini nitrat. Nitrat, yang inilah. So ini prosedur dia. So macam mana kamu nak lukis, nak tulis. Okey. Buatkan. Okey, nitrat kalau dekat sini kamu tengok dia akan menghasilkan cincin perak kan? Okey. So, buatkan dengan perlahan-perlahan. Okey, so prosedur yang pertama. Okey, prosedur yang pertama. Okey, 2 cm padu. Okey, kamu nak letak apa tadi? Larutan Y. Tulis je larutan Y. Dituang ke dalam
tabung uji. Okey, dah tuang. Lepas tu kamu masukkan apa yang pertama tadi? Asid sulfurik cair kan. So, kamu letakkan sama juga 2 cm padu. Asid sulfurik cair. Ditambah ke dalam tabung uji. Lepas tu letak apa? Diikuti 2 cm padu ferrum sulfate. Ferrum sulfate. Ferrum sulfate. Kemudian kita goncangkan dia. Goncangkan campuran. Dah siap goncangkan, kita condongkan dia kan? Beberapa kita condongkan, kita masukkan apa? Asid sulfurik pekat. Beberapa titis asid sulfurik pekat. Dititis. Melalui dinding. Dinding tabung uji yang dicondongkan. Dah siap. Belum lagi siap. Kamu tuliskan pemerhatian dia. So, pemerhatian. Kita kena colourful lah. Barulah nampak semangat nak belajar. Aku nampak apa? Cincin perang. Cincin perang terbentuk. So, kalau cincin perang terbentuk, ada ion apa? Ion nitrat hadir. Dah siap. Dah siap. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya pula dia minta apa? D. Soalan D, dia kata pepejal hitam. Apa tadi pepejal hitam? Kuprum oksida kan? Boleh diubah semula kepada garam X. Maksudnya daripada kuprum oksida, dia nak jadi pula kuprum nitrat. Melalui tindak balas W. Melalui tindak balas W. Maksudnya kuprum oksida nak jadi kuprum nitrat. Cuba fikirkan. Cadangkan satu bahan kimia yang sesuai untuk mengubah pepejal hitam P kepada garam X. Seterusnya, huraikan secara ringkas bagaimana pepejal hitam P boleh diubah kepada garam X melalui tindak balas W. So, siapa-siapa boleh jawab? Siapa-siapa boleh jawab? Aina, Fahira, Hana, siapa boleh jawab? Kamu gunakan apa? Daripada kuprum oksida, cikgu tulis sikit ya. Daripada kuprum oksida, nak tambahkan apa? Untuk menghasilkan kuprum nitrat. Ini idea? Nitrat. Apa nitrat? Kuprum oksida tambah NO3. NO3 tu apa? NO3 je. Mesti ada cation ion. Ada lagi Ingat tak logam oksida tambahkan apa nak dapatkan garam? Kuprum nitrat. Nak hasil macam mana daripada logam oksida kamu tambahkan apa nak dapatkan garam? Asid. Apa asid ada NO3? Asid apa tu? Aina, asid apa? Asid HNO3 kan? Yalah, betul. Pandai. Kita menambahkanlah asid nitrat. Asid nitrat tambahkan dengan logam oksida. Sini adalah kuprum oksida. Pandai. So kita akan dapat H2O. Apa benda tu? Tambah H2O. So, cikgu akan dapat sini adalah side dia adalah H2O. So, ini maksudnya kamu tambahkan asid nitrik. So, jawapan dia adalah asid nitrik, iaitu HNO3. So, macam mana nak buat? Macam tindak balas yang garam yang tadi yang cikgu tunjukkan video tadi. So, tulislah. Tulis. Cubalah tulis ya. So, prosedur. Yang pertama, kamu cakaplah. Tuangkan 20 cm padu HNO3 2 molar ke dalam bika.
Lepas tu panaskan asid. Okey, kemudian step nombor 2, tambahkan pepejal hitam. Apa pepejal hitam tadi? Kutrum oksida. Okey, P menggunakan spatula. Okey, sedikit demi sedikit. Tambahkan sedikit-sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Kat mana? Ke dalam asid. Okey. Lepas tu kacau. Campuran dengan rod kaca. Okey. Lepas tu step nombor 3. Teruskan penambahan pepejal hitam sehingga tidak larut lagi. Sehingga tidak larut. Okey, sampai dia insoluble lagi lah. Okey, nombor 4. Lepas tu baru kamu turaskan dia. Pepejal hitam P berlebihan. Okey, dah turaskan. Okey, lepas dah turaskan, tuangkan. Okey, kita nak jadikan dia larutan apa? Pekat. Concentrated, saturated. Saturated tu maksudnya pekat lah ya. Tepu. Tepu. Tuangkan hasil turasan ke dalam mangkuk penyejat. Okey, lepas tu dan panaskan hasil turasan itu sehingga memperoleh garam yang tepu. Okey, lepas saturated kamu buat apa? Biarkan. Macam buat garam ni kan. Alamak, tak start lah. Okay, cikgu sambung ke atas ya. Depan nombor 6. Okay, nombor 6. Biarkan. Kamu kena biasakan jawab soalan section C. Ini adalah contoh-contoh soalan esei bahagian C. Okay. Yang terhasil itu menyejuk. Okey, sehingga hablo garam terbentuk. Okey, dah siap. Okey, dah bagai tepu, bagi dia sejuk. Lepas tu kamu turaskan dia. Ingat tak? Turaskan guna air distilled water, air suling. Turaskan kandungan yang terdapat pada mangkuk penyejat, okey, untuk memperoleh hablu garam. Okey, lepas tu kamu bilaslah. Bilas dengan air suling. Okey, dah siap bilas. Keringkan. Ini cara nak jawab soalan untuk bahagian C ya. Mana tahu keluar soalan akhir tahun. Okey. Di antara beberapa keping kertas turas. Okey, dah. Siap. Habis kelas kita hari ni tepat jam 3.30. Okay, so maksudnya sekali tutorial, sekali dengan kelas kamu habis untuk hari ni punya kelas. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan waktu kita hari ni? Okay, ada? Tak ada. Oh, dah lama, dah tak sabar nampak gayanya. Mana ada cikgu? Kan penat kan? Tu saya pun penat lah hari ni. Tak adalah. Kenapa kawan kamu banyak yang tak masuk ni, Aina?
Tak apalah, saya Saya pun tak tak tahu kawan cikgu. dengan orang. Saya tak masalah dengan dia cikgu. Okey, okeylah, okeylah. Okey, so nanti kamu jangan lupa ya. Okey, settlekan semua kelak back pula. Bab apa ni? Bab acid base ni Okey, habiskan latihan pengukuhan lah untuk latihan seterusnya. Okey, latihan pengukuhan muka surat 170 sampai 172. Okey. So nanti minggu depan kita cuba bincangkan latihan juga untuk calculation. Okey, cikgu dah scan dah tapi cikgu tak sempat nak paparkan dekat kamu. Okey. So terima kasih sebab hadir hari ni punya kelas. Oh, kenapa kamu tak bagi tahu? Apa ni pen ni tak berapa nampak. Nampak ke? Okey, so sampai itu saja kelas kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak.